Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, bertemu lagi dengan Cikgu Hadi Ismail dalam RBT tingkatan 1. Topik hari ini kita akan bincangkan sambungan daripada topik yang sebelum ni. Okey. Kita dah bincangkan subtopik 5.2.4 iaitu berkaitan dengan lakaran. Lakaran ni kamu perlu buat tugasan. Macam saya tunjukkanlah ni. Ini contoh dua lakaran yang perlu dibuat ataupun yang perlu kamu hasilkan berkaitan dengan reka bentuk fashion. Jadi selepas maksudnya kesinambungan daripada 5.2.4 dia pergi ke 5.2.5 iaitu kamu perlu buat analisis elemen bagi reka bentuk fashion ini. Maksudnya bila dah siap lakaran, okay, daripada lakaran ni kamu perlu buat analisis elemen. Apa maksudnya? Contoh daripada sini kamu akan analisis lah dia. Contohnya, okay, ada elemen warna. Warna yang terang dan menarik. Itulah, ini contoh bagaimana kita buat analisis lah. Tapi analisis macam ni, dia kurang formal lah. Yang nak lebih formal, yang pertama kita boleh buat dalam bentuk borang penilaian dan yang kedua dalam bentuk jadual analisis. Nanti kita akan tengok bagaimana bentuk-bentuk tersebut. Okey. Yang sekarang ni kita nak tengok dulu. Ni contoh kan, ada bentuk kan, elemen garisan kan. Di setiap elemen ni kita perlu buat justifikasi lah. Apa benda yang ada, apa benda yang wujud tu. Bagaimana garisan tu nak menimbulkan apa benda kan. Itu yang perlu kita buat. Kita hasilkan dalam subtopik yang seterusnya ni. 5.2.5 seperti tajuk di sebelah cikgu ni. Analisis elemen dalam reka bentuk fashion. Jadi, stay tune. Kekal bersama dengan Cikgu Hadi Ismail. Jom. Ayan. Okey. Jadi, kita teruskan. Kita tengok ini adalah apa yang akan kita pelajari lah. Okay, apa yang perlu kamu tahu dan faham berkaitan dengan 5.2.5 ni. Menganalisis elemen reka bentuk. Okay. 5.2.5 okay. Menganalisis elemen dalam reka bentuk fashion. Kamu dah belajar sebenarnya elemen-elemen dalam reka bentuk teknologi ni masa tingkatan 1 di bahagian awal topik kan. Bab yang kedua, ketiga macam itulah. Yang pertama, bab yang pertama pun dah belajar. Ada elemen garisan, elemen bentuk, elemen warna, elemen tekstur. Itu semua adalah elemen-elemen dalam reka bentuk teknologi yang kita guna pakai dalam setiap topik. Jadi sebab tu, kalau tak kuasai bab-bab yang terdahulu, bab-bab yang seterusnya ni dia ada masalah sikit. Jadi perlu kamu kuasai dulu bagi topik-topik di bahagian awal-awal bab dalam reka bentuk teknologi ni. Okey, jom kita tengok. Okey. Right. Apa yang kita nak bincangkan dalam 5.25 ni? Dia kata antara elemen yang perlu diberi perhatian adalah antaranya elemen garisan. Kalau tengok pada sini dia kata elemen garisan ni suatu yang tersirat. Apa maksud suatu yang tersirat? Dia kata benda tu dia boleh gantikan fikiran kamu. Maksudnya bila kita lihat satu-satu reka bentuk fashion, contoh baju garisannya yang melintang, garisannya yang menegak kan, garisannya yang condong. Jadi setiap reka bentuk fashion tu dia
ada bagi satu macam uh, dia kata apa? Nak mencukupi ataupun nak uh, kita boleh kata dia uh, elemen grafik lah. Daripada grafik tu kita lihat sebab dia ada kaitan dengan elemen bentuk. Elemen garisan ni dia ada kaitan dengan elemen bentuk. Apa kaitannya? Yang kita tengok. Ini kamu boleh sambil-sambil tu kamu boleh rujuk dalam buku teks. Tengoklah dalam buku teks kamu. Ini contohnya. Garisan menegak, dia kata memberi kesan yang panjang, tinggi atau langsing kerana tumpuan bergerak dari bawah ke atas. Itu garisan menegak. Kan? Jadi bagi reka bentuk fashion yang menggunakan garisan-garisan menegak ni, dia punya grafik dia tu, dia memang lebih sesuai kepada bentuk tubuh badan yang ramping. Ramping. Okay? Alright. Kemudian bagi garisan mendatar, dia kata memberi kesan lebar ataupun gempal. Maksudnya tumpuan dia mata daripada kiri ke kanan. Kan? Mendatar. Dan yang terakhir, garisan menyerong boleh memberi kesan rendah ataupun tinggi. Itu bagi garisan condong. Kemudian, apa kaitan dengan bentuk? Ini kita tengok bentuk ni. Ada 4 bentuk lah. 4 bentuk yang utama. Antaranya adalah bentuk segi empat. Dia panggil ataupun bentuk tubular kan. Okay. Jadi dia kata ukuran pinggul dan bahu yang seimbang. Itu adalah bentuk segi empat. Okay. Kemudian bentuk jam pasir ataupun hourglass. Ukuran pinggul yang seimbang dengan lebar bahu dan pinggang yang ketara. Ini bentuk jam pasir. Yang ketiga, dia kata bentuk tiga segi terbalik. Bentuk tiga segi terbalik ni. Bentuk tiga segi terbalik yang mana dia kata ukuran bahu lebih besar daripada bahagian pinggul. Dan yang terakhir adalah bentuk tiga segi. Tadi tiga segi terbalik, yang ini tiga segi. Maksudnya ukuran bahu dia lebih kecil berbanding daripada ukuran bahagian pinggul. Okey. Jadi daripada bentuk-bentuk yang kita dah lihat ni, dia memainkan peranan penting bagaimana seorang pereka bentuk fashion. Contoh kamu nak jadi pereka bentuk fashion, kamu nak lakar idea kamu menghasilkan baju untuk orang yang berbadan tinggi, berbadan kurus, ramping, untuk orang yang berbadan gempal, untuk orang yang berbadan berbadan gempal tapi rendah, atau berbadan gempal tapi tinggi. Jadi ada pemilihan garisan yang sesuai. Bukan kita tak boleh letak semua kan. Sebab dia macam kita lihat tadi, elemen-elemen garisan ni dia dah bagi satu bentuk pandangan mata bagi nak lihat pada grafik macam mana bentuk tu dapat dibayangkan. Okay. Alright. Kemudian elemen yang seterusnya kita boleh tengok adalah dari segi warna. Pakaian kalau warna hitam, warna putih, semua orang pakai barang yang sama, memang tak menarik kan. Dia nampak macam TV zaman 70-an, hitam putih. Okay. Jadi bila ada elemen warna, dia bagi satu elemen tambahan yang dia kata jadikan satu reka bentuk fashion tu lebih menarik. Kan. Ada orang suka dia warna-warni. Baju dia warna pelangi warna-warni. Ada orang suka baju dia warna yang terang-terang. Warna merah, warna oranye, warna jingga kan. Ada juga yang suka warna yang lembut-lembut. Ataupun yang warna kehijauan. Kan. Okay. Jadi bagi elemen warna ni dia pecahkan kepada 3. Warna asas, warna sekunder dan juga warna tertier. Okay. Ini dalam teknik seni visual pun kamu ada belajar pasal-pasal warna ni. Okay. Jadi warna ni dia mempengaruhi emosi serta naluri pemakai. Kan? Macam saya pakai baju warna hitam, okay. Dia adalah dia punya penjelasan dia. Ada orang suka dia pakai baju warna merah sebab apa? Dia suka nak menzahirkan nampak macam wah garang kan. Hot lah, konon-konon hot lah. Contoh. Okay.
Alright. Jadi elemen warna ni dia kata dia boleh bagi dari segi mungkin dari segi rasa panas, dingin, nyaman, malas, sedih, rasa bahagia kan. Sebab tu kalau kita kamu buat pembacaan, bahan pembacaan kan, kamu akan lihat pakar-pakar psikologi dia akan bagi cadangan lah. Untuk hari Isnin pakai baju warna sekian-sekian. Hari Selasa sekian-sekian warna. Contoh kan, Isnin warna pink. Kan. Selasa warna coklat contoh. Rabu warna hijau. Khamis warna biru contohlah. Jadi ada setiap warna-warna tu dia ada maksud-maksud yang tertentu kan. Ini yang dirujuk tu. Yang saya sebut dari segi psikologi dirujuk dari sini. Kita ambil contoh warna putih melambangkan kesucian. Merah jambu melambangkan kasih sayang. Biru melambangkan komunikasi yang lancar, mendorong pemakai untuk berfikiran rasional kan. Jadi ini bagaimana efek ataupun pengaruh daripada warna ni kepada reka bentuk fashion. Okey, yang seterusnya. Ini contoh design ataupun lakaran bagi idea reka bentuk yang berbeza mengikut kita nampak tu kan berbeza mengikut bentuk dan juga garisan. Okey. Ini contoh tadilah bentuk jam pasir apa semua tu. Okey. Apa elemen-elemen lain? Contohnya seperti fungsi produk. Adakah produk tersebut praktikal digunakan untuk menjalankan fungsi dengan baik? Contoh kita nak reka bentuk kasut sukan. Takkanlah kita nak reka bentuk dia punya bentuknya macam kasut pejabat, kasut office shoes kan. Tak sesuai. Mana ada kasut sukan kamu guna material daripada kulit. Mana maunya. Kamu pergi jogging, panas kaki kan. Sebab kulit dia berkuap dan sebagainya. Peluh dia punya aliran angin, udara dan sebagainya tak keluar kan. Okey. Kemudian kesesuaian bahan. Apakah bahan yang digunakan sesuai dengan fungsi sesuatu produk. Itu dari segi dia lah. Elemen bagi kesesuaian bahan. Kemudian ada elemen estetik. Estetik ni dia lebih daripada lebih kepada bentuk dilihat dari sudut gaya, keterampilan, mutu, kemasan dan sebagainya lah. Okey. Kemudian dari segi kepelbagaian warna yang kita dah bincang tadi, garisan dan juga bentuk. Ini antara contoh-contoh elemen yang perlu dianalisis oleh kamu. Jadi kamu dah buat tugasan bagi lakaran, dua bentuk lakaran bagi fashion, tak kisahlah sama ada fashion, pakaian semua tu ataupun aksesori. Selepas ni kamu perlu hasilkan analisis elemen dalam lakaran tu. Kamu buatlah analisis elemen. Contoh macam ni. Kita bagi contoh. Saya bagi contoh ya. Sekarang contohnya kita dah ada produk. Ini contoh dia kan. Okay. Contoh dah ada produk. Jadi kita ambil berapa elemen yang wujud. Kan? Ataupun kita dah nyatakan. Okay. Kita nak analisis elemen warna, elemen garisan dan juga elemen bentuk. 3 elemen. Kemudian kita buatlah warna. Okay. Merah dan hijau melambangkan keberanian. Contoh kan. Warna lebih suram. Ini warna terang. Contoh. Jadi kamu kena hasilkan. Ini contoh analisis elemen dalam bentuk jadual. Okay. Kamu hasilkan jadual, kamu buat analisis elemen. Kamu ceritakan, kamu justifikasikan apa elemen-elemen yang wujud dalam lakaran yang telah kamu hasilkan. Okay. Ini contoh lain lah. Jadi ini memang produk sebenar. Kita sebagai latihan kita boleh gunalah. Okay. Tapi kamu punya tugasan, kamu dah hasilkan lakaran. Selepas lakaran tu kamu buat analisis elemen. Okay. Kalau kita boleh lihat ada tak analisis contoh analisis elemen, ada borang. Okay. Dalam buku teks kamu ada. Boleh cuba tengok, lihat analisis elemen. Kalau kita tengok dalam buku teks dinyatakan pada muka surat
mana ya? Slow. Okay. Saya rasa selepas ni. Ini dalam bentuk borang penilaian. Okay. Kita dah hasilkan lakaran, kemudian kita buat borang penilaian ni, kita bagi dekat pengguna. Maksudnya bakal pengguna kita bagi dia nilai. Apakah produk kita tu, macam mana dia punya analisis bagi elemen-elemen penilaian dia lah. Okay, kemudian ini dalam bentuk jadual penilaian pun boleh digunakan untuk buat analisis elemen terpulang. Mana-mana kaedah dibenarkan, tak ada masalah. Jadi tugasan kamu sekarang bila dah siap 5.2.4 lakaran produk, lakaran reka bentuk fashion. Selepas tu kamu perlu hasilkan analisis elemen. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Saya berhenti dekat sini. Untuk 5.2.6 nanti kita akan sambung bagi sesi yang seterusnya. Sekian dulu. Selamat menjalani PDPR. Semoga kamu semua diberi kesihatan yang baik. Sentiasa bersemangat. Okay, bersemangat. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jaga diri.